Shalom Bapak Ibu sekalian. 主内弟兄姐妹平安。 Bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. 很感谢主，今天早上我们可以集合在这里敬拜神。 Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. 我们来一起打开我们的圣经。 Kita akan membaca dua bagian. Yang pertama akan dibacakan di dalam bahasa Mandarin saja dan bagian yang kedua di dalam bahasa Indonesia. 我们要读两个部分的经文。第一就是以中文来读，然后第二的部分以印尼文来读。箴言书15章第1到2节，回答柔和，使怒消退；言语暴力，触动怒气。智慧人的舌散发知识，愚昧人的口吐出愚昧。 Bagian yang kedua dari Yakobus 1 ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Bapak Ibu sekalian, tema kita pagi hari ini adalah membangun komunikasi yang penuh kasih di dalam keluarga. 主内弟兄姐妹，今天早上我们的主题是在家庭中建立爱的交流。 Bapak Ibu, suatu kali ada sepasang suami istri yang hendak merayakan pernikahan mereka yang ke-60. 弟兄姐妹，有一次有一对夫妇，就是他们要庆祝他们结婚60周年。 Anak cucunya membuat satu pesta yang besar untuk untuk pasangan ini. 他的孩子们和孙子们就是给他们一个很好的派对。 Dan ada satu hal yang sangat dikagumi oleh anak cucu ini dari pasangan ini. 然后有一个事情，就是他们的孩子们就是很佩服这个夫妇。 Pasangan ini sudah menikah 60 tahun Bapak Ibu, tetapi mereka tidak pernah bertengkar. 这对夫妇已经结婚了60年，但是从来不吵架。 Tidak gampang ya Bapak Ibu? 不简单，是不是？ Bapak Ibu penasaran apa rahasianya? 你们好奇吗？有什么秘诀？ Nah, anak cucu ini juga penasaran. 他们的孩子们和孙子们也很好奇。 Jadi kesempatan di pesta itu mereka meminta sang MC untuk bertanya kepada sang kakek nenek. Apa sih rahasia pernikahan selama 60 tahun dan tidak pernah bertengkar? 所以呢，在这个派对的上面，他们的孩子们就是需要主持人问一下，他们的秘诀不吵架的秘诀是什么？ Lalu sang pembawa acara pun bertanya, kakek nenek boleh tolong diceritakan apa rahasianya menikah 60 tahun dan tidak pernah bertengkar supaya anak cucu dan kami semua boleh belajar rahasia itu. 然后主持人说，爷爷奶奶，你们可以分享一下吗？为什么你们60年不吵架？让我们每个人可以学习一下。 Sang kakek pun berkata kepada nenek, udah kamu saja yang cerita. 然后爷爷对奶奶说，哎，你说吧。 Lalu si nenek berkata, kamu saja. 然后这个奶奶说，你说吧。 Kakek bilang, benar ya saya yang cerita. 然后这个爷爷说，啊，真的哦，我说哦。 Dan si nenek pun mengangguk-angguk. 然后这个奶奶点点头。 Lalu kakek pun mulai bercerita. 然后这个爷爷开始讲故事。 Kisah ini berawal dari bulan madu kami. 这个故事是从我们度蜜月的时候开始。 Kami adalah pasangan yang senang sekali berburu. 我们俩就是很喜欢打猎。 Jadi kami memutuskan untuk menghabiskan honeymoon kami ke suatu tempat perburuan. 所以我们决定在一个打猎的地方度蜜月。 Kami pun menyewa sebuah kamar, menyewa 2 ekor kuda untuk kami berburu. 我们租了一个房间，然后租了2匹马，让我们去打雷。 Pagi-pagi kami sudah mulai berangkat dengan kuda sewaan kami. 就是早早的时间，我们已经骑马去打雷。 Tapi di dalam perjalanan, baru berjalan tidak berapa lama, tiba-tiba saya mendengar suara gerebuk dan saya kaget. 然后在路途当中，我听了这个跌倒的声音。 Lalu saya cepat-cepat melihat istri saya dan berkata, kamu tidak apa-apa sayang? 然后我就马上问我老婆，你没关系吗？ Dan istri saya itu bangun dan berkata, saya tidak apa-apa sambil mengebas-gebaskan bajunya. 然后我妻子就爬起来，然后她说没关系，她拍拍她的衣服。 Lalu istri saya pun melihat kepada kudanya dan berkata, 1,
然后我妻子就是跟她的妈说一， Kemudian akhirnya kami melanjutkan perjalanan lagi. 然后我们继续走， Dan tidak berapa lama tiba-tiba gedebuk lagi. 然后过了不久，再有跌倒的声音， Lalu saya pun panik dan berkata kepada istri saya, apakah kamu baik-baik saja, kamu tidak terluka? 然后我就着急，然后问我的老婆，哎，你没关系吗？你好吗？ Istri saya berkata, tidak apa-apa, ayo kita lanjutkan perjalanan. Kemudian berkata kepada kudanya, 2. 然后我的老婆就说，没关系，我们来继续。然后她就跟她的妈说2， Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan lagi. 然后他们就是再继续他们的路程。 Dan benar Bapak Ibu Saudara, untuk yang ketiga kalinya istrinya jatuh lagi. 然后真的第3次，这个老婆就再跌倒。 Saya berkata kepada istri saya, sudahlah ayo kita pulang saja, kamu sudah terluka. 然后我就跟我的老婆说，好吧，我们回去吧，你已经受伤了。 Istri saya berdiri dan berkata, saya tidak apa-apa. 然后我的老婆说没关系，她再爬起来。 Dia memandang ke arah kudanya dan berkata, 3. 然后她就瞪着她的妈，然后说3。 Dia keluarkan pistolnya dan dor, kuda itu mati. 然后她就是拿出来她的枪，然后打中了她的妈。 Saya panik lalu saya berkata, apa yang kamu lakukan? Itu kuda sewaan dan kita harus menggantinya. Kalau kamu tidak suka, kita bisa mengembalikan dan minta kuda yang baru. 然后我很着急，我就问他：“你为什么这样子？如果你不喜欢这匹马，我们可以去换新的。” Istri saya tidak berkata apa-apa. Dia hanya melihat kepada saya dengan tajam dan berkata, 1. 然后我的妻子就没有说话，然后她瞪着我说1。 Dan sejak saat itulah kami tidak pernah bertengkar. 从那时候我们就从来不吵架。 Benar begitu istriku? 然后我就问老婆是这样子吗？ Dan istrinya dengan sembunyi-sembunyi, 然后我的老婆就安安静静的持她的手，这样子。 Bapak Ibu, tidak pernah bertengkar belum tentu berarti memiliki komunikasi yang baik. 弟兄姐妹，不吵架不代表有和好的这个沟通。 Komunikasi di dalam keluarga itu merupakan satu hal yang sangat krusial di dalam membangun sebuah relasi. 这个沟通呢，还是交流，是在家庭的这个建立关系，是一个很重要的事。 Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, tercatat hampir 400.000 kasus perceraian sepanjang tahun 2024. 在印尼疾痛局统计局，就是有快要14万案件离婚的案件。 Dan 5 alasan tertinggi untuk alasan perceraian ini, 然后其中有5个大原因。 yang menempati posisi tertinggi adalah perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. 最大的原因就是持续的吵架。 Angka ini menyoroti bahwa masalah komunikasi, perbedaan prinsip, konflik yang tidak kunjung selesai menjadi bom waktu di dalam pernikahan. 这个很高的这个数字呢，就是表示了有交流沟通的问题，然后不解决的冲突。 Permasalahan komunikasi di dalam keluarga ini dapat memiliki dampak yang sangat signifikan. 这个沟通交流的问题，在家庭当中有一个很重要的影响。 Komunikasi yang buruk itu dapat menyebabkan kebingungan, ketidakpercayaan, isolasi, dan merusak hubungan emosional antar anggota keluarga. 这个不良的沟通能够产生困惑，不相信，然后孤立，然后可以破坏家庭成员的这个关系。 Hal ini juga dapat berdampak negatif pada perkembangan anak-anak di dalam keluarga. Ini bisa mempengaruhi kesehatan mental mereka dan juga emosi mereka. 这个事情呢，也能带来这个对孩子成长的负面影响，也能影响他们的这个心理和情绪的成长。 Bapak Ibu sekalian, tidak tahu ada berapa banyak keluarga Kristen yang mungkin secara hukum tidak bercerai, namun sesungguhnya sudah bercerai secara emosi selama bertahun-tahun. 弟兄姐妹，我们不知道，我们成为基督徒当中有几对夫妇已经就是依法是不离婚，但是在实际上已经离婚了。
Nah, pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana membangun komunikasi yang penuh kasih di dalam keluarga. 今天早上呢，我们要一起学习来如何建立在家庭当中的这个交流。 Ada 3 poin yang akan kita pelajari bersama. 我们要学习3点。 Yang pertama, 第一， pilih kata, atur nada. 选词汇，调语调。 Di dalam Amsal 15 ayat yang pertama berkata, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan kemarahan. 箴言15章1节说：“回答柔和，使怒消退；言语暴力，触动怒气。” Ayat ini mengajak kita merefleksikan apa sih respons kita ketika seseorang itu berkata kasar kepada kita. 这个部分呢，就是让我们反思一下，当有一个人跟我们说不好的就是用不好的方法说话，我们要如何回应？ Apakah kita balas menjawab dengan pedas atau dengan lemah lembut? 我们是不是以这个刺激人的这个方法来回应，还是以温柔的方法来回应呢？ Tentu saja setiap jawaban ada efeknya. 当然，每个答案是有后果还是结果。 Kalau kita mau hidup lebih tenang, maka jawablah dengan lemah lembut. Tetapi kalau kita mau masalah kita makin runyam, maka jawablah dengan kata-kata yang pedas. 如果我们想要过得平安，那我们就用温柔的方法来回答。但是如果我们要做混乱，那我们就用这个不好的方法来回应。 Perkataan kita itu memiliki dampak yang sangat besar, Bapak Ibu. 我们的言语是有很大的影响。 Dia sanggup untuk membangun, tapi dia juga sanggup untuk meruntuhkan. 我们的言语能够建立，也能够就是打倒。 Maka perlu sekali hikmat dan tentu saja karya Roh Kudus yang menolong kita pada waktunya. 所以呢，我们需要智慧，也需要圣灵的帮助。 Bapak Ibu, kalau kita bertanya, seandainya kita adalah orang Kristen, seharusnya perkataan kita itu adalah membangun atau yang meruntuhkan. 如果我们要问，身为基督徒，我们的言语是应该建立的，还是打倒的？ Sudah pasti jawabannya adalah membangun, Bapak Ibu. 答案就当然是建立人的。 Tetapi pada kenyataannya, 但是实际上， kita sering menemui ada banyak orang Kristen yang ngomongnya itu jauh lebih menyakitkan daripada yang bukan Kristen. 但是呢，我们常常发现，有很多基督徒说话的时候，是比未信主的人更刺激。 Setiap kali ngomong itu nyelekit gitu ya, ketus, jutek, dan isinya itu mengkritik dan hanya mencela. 每次说话的时候，他说的是很不好，就是很暴力，然后批评别人。 Mungkin di luar ketika bertemu dengan orang-orang di luar dia ngomongnya baik, dia ramah. Tetapi kalau di rumah ngomong sama pasangan, ngomong sama anak itu seperti mau ngajak berantem begitu. 有可能在外面跟他人说话的时候是很好很温柔的，但是在家里跟配偶还是跟孩子们说话的时候，就好像要打架一样。 Kalau hal ini yang terjadi di rumah setiap hari, maka yang akan kita tuai adalah sakit hati dan kebencian. 如果在家里每天的这样的过呢，那只有痛恨。 Karena itu kita perlu menghindari kata-kata yang pedas. 所以呢，我们要避免刺激人的这个言语。 Dalam bagian ini kata-kata yang pedas ini berarti nada yang keras, tajam, yang dapat membangkitkan amarah. 在这方面呢，刺激人还是暴力的言语的意思，就是很暴力的语气，然后很尖锐的，然后也能够让人发脾气。 Kalau Bapak Ibu ingat kisah Nabal dan Daud, 如果你们记得拿巴跟大卫的这个事件呢， sewaktu Nabal mengadakan pengguntingan bulu domba itu ada pesta gitu. Biasanya mereka membagikan makanan. 就是他们 Ada pesta pengguntingan bulu domba. 有这个剪羊毛的这个派对。 Dan orang-orang Daud itu pergi gitu ya untuk meminta sedikit dari Nabal karena mereka sudah menjaga kambing dombanya.
大卫的人就是去拿巴那边，就是需要要求一些食物，因为他们已经帮助了拿巴。 Tapi si Nabal ini menjawab dengan kata-kata yang kasar. 但是拿巴以这个暴力的方法来回答。 Dengan angkuhnya dia berkata, siapa itu Daud? Siapa itu anak Isai? Saat ini ada banyak hamba-hamba yang lari daripada tuannya. 他就是说，大卫是谁？近来背逆主人奔逃的仆人甚多。 Perkataan ini membangkitkan amarah Daud sehingga Daud itu sudah membawa pasukannya untuk memusnahkan keluarga Nabal. 这个回答的方法就让大卫跟他的人就是要去拿巴那边伤了拿巴一家人。 Tapi bersyukur ada istri Nabal yang bijaksana itu datang kepada Daud dengan kata-kata yang lembut sehingga meredakan amarah Daud. 但是呢，很感谢主，就是有拿巴的妻子，她就是以温柔的方法来推销就是这个大卫的愤怒。 Saya ingat dulu waktu kecil Bapak Ibu, mungkin ya orang tua di dalam tidak kemengertian mereka, kalau marah itu dikit-dikit selalu ngomongnya dasar bodoh, dasar tidak berguna. 我小的时候呢，有可能就是在我的家长的无知，他们就常跟我说你很笨，你没有用。 Lalu ada lagi yang dikatakan oleh mama atau papa kadang juga ngomong begini ya, cuma ngabisin beras aja. Kalau orang Teochew bilang cek dia obi ya. 对，有可能有些家长会说，你只能吃而已。 Kata-kata pedas ini sangat membekas ya dan melukai hati saya. 这个暴力的言语是我不能忘记的。 Bahkan ketika sekolah dapat ranking pun tidak pernah ada satu kata pujian yang keluar dari mulut orang tua. 甚至当我就是在学校的时候，我有成就的时候，他们也没有称赞我。 Hal ini membuat saya bertumbuh menjadi anak remaja yang minder, yang selalu merasa tidak bisa apa-apa dan tidak berguna. 这就让我就是变成一个觉得没有用的人，然后觉得什么都不会。 Tetapi semenjak saya mengenal Tuhan, saya belajar untuk mengampuni dan berjanji untuk tidak melakukan hal yang sama kepada anak-anak saya. 但是呢，从我认主耶稣，我就答应自己，我要原谅他们，然后我不会跟我的孩子们做这样子。 Sudah sempurna? Tidak, tapi terus belajar. 完美了吗？还没，但是我还是要学习。 Amsal mengingatkan kita, jangan membalas kemarahan dengan kemarahan, tetapi balaslah dengan kata-kata yang lemah lembut. 箴言书提醒我们，不要以愤怒来就是回应愤怒，我们要以温柔来回应愤怒。 Kata lemah lembut ini menunjukkan sebuah pilihan yang disengaja untuk merespons dengan tenang dan menyejukkan. 这个温柔还是柔和的这个词呢，就是我们故意以这个安抚的方法来回应他人。 Seperti ketika kita menyiram bara api dengan air dingin gitu ya. 那就像我们用水来倒在这个炭火上。 Karena pada kenyataannya di dalam kehidupan kita itu tidak bisa mencegah atau mengatur orang lain itu tidak berbicara pedas atau kasar kepada kita. Kita tidak bisa kontrol itu. 因为在实际上我们是不能控制别人不要用这个暴力的言语来跟我们说话。 Tetapi kita dapat menentukan bagaimana merespons kata-kata tersebut. 但是我们可以决定我们要如何来回应这些言语。 Pendeta Paul Gunadi pernah berkata begini, mengatakan yang benar dan mengatakan dengan benar. Paul Gunadi 牧师曾经这样说：说真理，并且以正确的态度说话。 Yang benar itu berbicara tentang konten, lalu dengan benar itu berbicara cara atau sikap. 真理就是说内容，然后以正确的态度，那就是说态度还是方法。 Kadang itu isinya benar Bapak Ibu, tapi cara yang mengungkapkannya itu salah. 有时候内容是对的，但是我们以错的方法来表达。 Contoh sederhana,
menyuruh anak belajar itu benar apa salah Bapak Ibu? 最简单，让孩子们学习是对还是不对？ Benar apa salah? 对还是不对？ Benar kan ya? Tapi cara mengungkapkannya itu loh. 但是我们怎么表达呢？ Kalau misalnya menyuruh anak belajar ya kadang begini, kalau lagi emosi atau apa, bisa ngomong gini, Boy ini sudah jam 8, kenapa kamu belum belajar? Ini udah waktunya belajar, handphone simpan, udah kamu ini main terus, gak ingat. Bla 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 begitu ya. 如果在生气的时候，我们会说：“孩子，已经8点了，你要收起来手机，然后开始学习。” Atau kita ngomongnya, Boy, udah jam 8 nih, udah waktunya belajar, yuk disimpan dulu tuh handphonenya, PR dikerjakan dulu. 还是我们说：“孩子啊，已经8点了，手机先收起来，我们来一起学习。” Mengatakan yang benar dan mengatakan dengan benar. 说得好，然后以正确的方法来说。 Mari Bapak Ibu kita belajar memilih perkataan kita dengan cermat dan biarkan perkataan itu mencerminkan kebenaran dari kasih Allah. 弟兄姐妹，我们要以细心的方式来选择我们的言语，让我们所说出的就是反映出神的真理和爱。 Kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri yang menggunakan kata-kata dengan bijak sehingga orang-orang yang mendengarnya itu menjadi terheran-heran. 我们要学习主耶稣，他是用有智慧的词汇、有智慧的言语，让其他人就是感到很惊讶。 Itu yang pertama Bapak Ibu tadi, pilih kata, atur nada. 那就是第一，选词汇，调语调。 Yang kedua, jaga emosi, kontrol diri. 第二，注意情绪，控制自己。 Yakobus 1 ayat 19 berkata, saudara-saudaraku yang terkasih, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. 在雅各书第1章19节说：“我亲爱的弟兄们，这是你们所知道的，但你们个人要快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒。” Perintah untuk lambat marah ini selaras dengan karakter Allah Bapak Ibu yang digambarkan sebagai lambat marah dan berlimpah kasih setia. 这个慢慢的动怒呢，跟主耶稣的这个个性是性质的，就是不轻易发怒，然后丰富的恩慈。 Hal ini mengajak kita untuk meneladani kesabaran dan pengendalian diri Allah. 这个事情呢，就是让我们效法主耶稣的耐心和节制。 Karena kemarahan manusia itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. 因为人类的这个发怒是在神的面前不可以做好事。 Kemarahan itu pada kenyataannya adalah emosi yang sangat berbahaya yang membuat kita jatuh di dalam dosa. 在实际上呢，这个发怒就是让我们人类堕落在罪恶当中。 Itu seperti seseorang yang berdiri di pinggir jurang, kalau kepleset aja dikit langsung jatuh. 就像一个人站在悬崖边，他一滑就跌倒。 Karena itu ketika kemarahan kita muncul, kita harus belajar untuk segera menarik diri, meredam kemarahan dengan mengingat akan kasih Kristus. 所以呢，当我们发怒的时候，我们要拉起我们自己，然后想起神对我们的爱。 Seperti yang dikatakan firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat 26-27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam kemarahanmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. 就像以弗所书第4章26到27节记载说：“生气却不要犯罪，不可喊怒，到日落也不可给魔鬼留地步。” Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memperhatikan orang ya, kan ada tuh orang yang dijuluki sumbu pendek gitu ya. 我们有些人就是被称为短拉主心， Jadi nggak boleh kesulut dikit langsung kebakar. 所以呢，不可以点燃火。 Dikit-dikit marah, nadanya selalu tinggi, ngomong bentak-bentak. 动不动就发怒，然后说得很高声。
Semoga kita di sini nggak ada yang sumbu pendek gitu ya Bapak Ibu. 希望我们在这里这个拉主心不短。 Kalau kita ketemu orang yang model begini Bapak Ibu. Kalau ketemu nih ya. 如果我们遇到这样的人， Pasti kita itu udah males duluan mau ngomong sama dia. 我们一定就是很难跟他说话， Itu yang sumbu pendek, apalagi kalau yang nggak ada sumbu gitu ya. 那就是很短的拉主心。那如果 Meledak terus, kebakar terus tiap hari gitu ya. 他没有拉主心，那就是一直发怒。 Kalau bertemu dengan orang-orang seperti ini, akhirnya untuk menjaga aman, maka kita cenderung akan memilih GTM, gerakan tutup mulut begitu ya. 如果遇到这样子的人，有可能我们会选择不说话， Karena kita nggak mau ribut. 因为我们不要吵架。 Atau kalau yang hatinya lembut, misalnya ya ketemu pasangan yang begitu kan, yang sumbu pendek, yang nggak bisa jawab, jadi bisanya cuma nangis. 还是如果有一个温柔的人，然后他的配偶是就是拉主心很短的，有可能他只能哭。 Hal ini kalau terjadi terus-menerus Bapak Ibu, maka pintu komunikasi sudah tertutup. 如果这样子的事情一直发生的，那就是没有交流还是沟通的机会了。 Sekali lagi mengutip apa yang dikatakan Pendeta Paul Gunadi, dia katakan komunikasi itu akan terjadi apabila kita mengetahui bahwa kita itu sungguh dikasihi atau setidaknya dianggap penting. 保罗古纳蒂牧师也说，一个沟通还是交流会真正的发生，如果我们知道我们是被爱的，至少我们是被这个对方看得很重要。 Atau yang kedua, kita mengetahui bahwa apa yang kita katakan akan didengar atau ditindaklanjuti. 还是第二，我们知道我们所说的话就是被听，还是他们会回应。 Bapak Ibu sekalian, ada hal yang jauh lebih penting daripada mengumbar emosi, yaitu menjaga kebaikan kita bersama, saling mengasihi di dalam keluarga. 弟兄姐妹，有一个最重要、比较重要的事，就是不要发怒，但是我们要有共同的和睦。 Bapak Ibu, yang ketiga, pasang telinga, buka hati. 第三，打开耳朵，打开心肠。 Kita perlu belajar untuk mendengarkan dengan hati yang terbuka. 我们要学习以敞开的心肠来倾听。 Masalah di dalam jemaat waktu itu terjadi yang membuat Yakobus itu menegur masalah lidah. Karena jemaat itu suka ngomongnya tidak benar begitu ya. Jadi Yakobus menegur. 那时候雅各是在斥责他们的，就是他的教会，因为他们所说的就是不是很好的，所以他是责备他们的舌。 Sehingga cara untuk mengekang lidah adalah belajar untuk mendengar. 所以呢，这个控制舌头的这个方法就是来学习倾听。 Di ayat yang kita baca tadi Yakobus berkata, ingatlah hal ini. 在我们所读的在雅各书，中文是写这是你们所知道的，但是在印尼文说要记住。 Perintah untuk mengingat berarti bukan sekedar untuk didengar Bapak Ibu. 这个要记住的命令不是单单要听而已， Tetapi dilakukan. 但是也要行出。 Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan? 问题的是要做什么呢？ Surat Yakobus berkata, setiap orang harus cepat mendengarkan. 雅各书说，每个人要快快的听。 Jemaat mula-mula itu mereka berkomunikasi secara lisan ya. Jadi pengajaran itu secara lisan sehingga mendengarkan itu sangat penting. 早期的教会，他们就是用说话来做交流，所以倾听是很重要的。 Cepat mendengarkan di sini bisa menunjukkan dia itu seseorang yang rendah hati dan mau diajar. 在这里的快快的听，就是表示他有谦卑的心，他有要被教的心。 Orang yang memiliki kerendahan hati, 有谦卑心的人， ketika dia melakukan kesalahan, ketika dia diberitahu,
当他做错的时候，当其他人告诉他的时候， sewaktu dia mendengarkan itu, 当他听的时候， maka dia akan berani mengakuinya dan meminta maaf. 他会有勇气来道歉， Bahkan sekalipun itu kepada anak-anaknya. 甚至对他们的孩子。 Lalu Yakobus juga berkata, seseorang itu harus lambat untuk berkata-kata. 然后雅各书也说，慢慢的说。 Yakobus menasehati jemaatnya itu untuk menahan diri di dalam berbicara. 雅各就是劝教会们，要控制，就是他们的舌头。 Lambat untuk berbicara ini mendorong jemaat itu memberikan tanggapan yang bijaksana. 慢慢的说的意思就是，要用智慧的言语来说话。 Berusaha untuk mencerminkan karakter Kristus yang berbicara dengan hikmat dan penuh kuasa. 要反映出基督的这个性格，就是基督是以有智慧和有权力的方法来说话。 Bapak Ibu, kebanyakan dari kita atau orang tua itu cepat marah, cepat bicara, merasa diri selalu benar, dan lambat untuk mendengar. 弟兄姐妹，我们当家长的人，就是很常就是快快的说，快快的发怒，就是觉得自己是最对的，但是慢慢的听。 Mari Bapak Ibu kita belajar untuk mendengarkan, dan mendengarkan. 弟兄姐妹，我们一起来学习倾听，倾听，倾听。 Mendengarkan sampai selesai tanpa bereaksi. 听到结束。Mendengarkan adalah kebiasaan yang perlu dikembangkan dan dilatih dengan sengaja. 这个倾听的这个态度呢，我们要以故意的心来练习。 Dengarkan terlebih dahulu untuk kita memahami sebelum berbicara untuk dipahami. 我们说话之前，我们要被了解之前，我们要先倾听，了解别人。 Waktu di retreat parenting saya sempat cerita ya, tapi saya pikir ini jadi pembelajaran kami untuk mengingatkan kami, jadi saya cerita lagi. 在进修会我已经就是分享了，但是在这里我要再分享。 Anak saya yang kecil kalau dia mau cerita, anak saya sekarang udah kelas 3 SMP ya. 我的小儿子现在已经初中3了。 Mama, Papa, Hovan mau cerita ya. 妈妈爸爸好烦要讲话， Tapi Papa Mama nggak boleh potong. Dengar Hovan cerita sampai habis. 但是你们不要打断，你们要听到结束。 Terus dia cerita sampai setengah, kan saya nggak tahan gitu ya, penasaran. Tapi deh itu, tunggu Ma, tunggu, Hovan belum selesai. 然后他就说，然后他说到一半，我就要说了，但是他说妈，等一下，等一下，我先说到完。 Jadi itu juga sebuah PR buat saya untuk belajar mendengarkan. 所以呢，这也是我本身的功课，就是要学习倾听。 Bapak Ibu, ketika kita mendengarkan, 弟兄姐妹，当我们听， bukan hanya sekedar kata-kata yang diucapkan. 不单单听我们就是不单单听他人所说的话， Tetapi kita lihat gesturnya, kita lihat ekspresinya. Apa yang terungkap di sana? 但是呢，我们要看他的就是这个风格，他想要说的是什么。 Dengan begitu kita bisa belajar untuk memahami emosi orang yang kita ajak bicara. 所以呢，我们可以了解对方的情绪。 Mengapa orang tua sering mengeluh, anak-anak itu kok kalau sama teman cerita itu kayak nggak ada habisnya, udah pulang sore nanti malam lanjut lagi telepon sampai tengah malam. 家长常常说，为什么这些孩子就是跟他的朋友说的很长，晚上还是说的很多？ Jawabannya karena teman mereka itu mendengarkan tanpa menguliahi mereka, tanpa mengoreksi mereka. 答案是，他的朋友们就是听的时候，不念他们，然后不纠正他们。 Kadang-kadang anak itu takut untuk terbuka kepada orang tua karena orang tua mereka tidak mendengarkan mereka, tetapi memberi kuliah. 有时候呢，孩子们很怕跟家长说话讲故事，因为他们怕家长们会念他们，纠正他们。 Aturan sederhana untuk kita membangun komunikasi, Bapak Ibu.
有一些简单的规定来让我们可以建立好的交流。 Yang pertama, selalu ada ketika anggota keluarga ingin bicara. 第一，当我们成员就是家人的成员要说话，我们存在。 Ini juga PR buat saya, Bapak Ibu. 这也是我本身的功课。 Kadang kalau lagi sibuk, 有时候如果在忙的时候， kita pulang udah capek. 回家的时候已经很累了， Anak-anak pengen cerita begitu ya. 孩子们要说话， Saya kadang jawab, boleh nggak nanti? Mama capek, Dek. 我会说，等一下可以吗？我很累。 Harusnya kita tetap memprioritaskan anggota keluarga kita untuk mendengarkan mereka. Karena mereka adalah orang-orang terpenting di dalam keluarga kita. 其实我们应该把他们，就是我们家人的这个，把他们放在优先的，因为他们是我们的家人。 Yang kedua, beri perhatian penuh kepada pasangan atau anak saat mereka bercerita. 然后呢，第二，我们要全心关注我们的配偶还是孩子们，当他们说话的时候。 Kadangkala kita itu lebih sering hanya mendengar, bukan mendengarkan. 有时候我们只能听，但是不倾听。 Jadi hanya kayak masuk telinga kiri, keluar telinga kanan begitu. 就是从左边入，然后从右边出。 Ya, ini juga saya mau cerita ya, anak saya yang kecil. 这也是我要说一下我小儿子的这个故事。 Jadi satu kali dia selesai makan malam begitu ya, dia bilang, "Papa, Mama, Hovan mau cerita." 有一天晚上吃饭之后，他会说：“爸爸妈妈，我要跟他们 Ada 跟你们 kejadian 说， ini itu di sekolah begitu ya. 在学校有一个事情， Kejadian apa saya lupa. 我忘记了什么事情。 Terus papanya bilang, "Oke, cerita aja, Dek." 然后爸爸说：“哎，你说吧。” Lalu dia pun cerita dengan seru panjang lebar begitu ya. 他很精彩的说， Tapi papanya itu lagi sibuk Bapak Ibu. 但是爸爸是在忙， Sibuk dengan HP-nya begitu sambil jawab HP gitu ya. 忙着玩手机， Kayaknya sih lagi urusan misi gitu ya. 有可能是这个迷西的这个事情。 Jadi setelah selesai cerita, 他就是侯帆说完之后， dia tanya sama papanya, 他问爸爸 Papa tadi dengarkan Hovan cerita?" 爸爸，你是不是听我说的？ Papanya jawab, "Iya, Dek, Papa dengar." 爸爸说：“哦，有啊有啊，我有听。” Terus dia lihat papanya, "Benar, Papa tadi dengar Hovan cerita?" 然后他看看他的爸爸，真的吗？你听我说吗？ "Iya, Dek." 真的啊。 "Oke, Pak. Kalau begitu sekarang Papa coba ulangi. Tadi Hovan cerita apa?" 好吧，那现在你重复我刚刚说的是什么？ Papanya langsung kelabakan Bapak Ibu. 他爸爸就不知道要说什么。 Lalu dia simpan handphonenya, dia minta maaf, "Dek, sorry, tadi Papa lagi urus kerjaan, boleh nggak Dedek cerita lagi?" 他把手机收起来，然后他说：“孩子啊，对不起，我现在你可以再说一下吗？” Bapak Ibu, beri perhatian penuh, dengarkan ketika anak atau pasangan kita bercerita. 弟兄姐妹，我们要全心的关注孩子们还是配偶。 Yang ketiga, dengarkan, jangan menguliahi. 接下来是倾听，不要念。 Bapak Ibu, ini sebagai wanita ya, biasanya kalau kita ngobrol sama pasangan, itu sebenarnya tuh kita cuma pengen cerita aja. 身为女生，我们常常在说话的时候，只是要讲而已， Pengen curhat aja, pengen didengar. 只是想要贪心，就是要被听而已。 Nggak butuh solusi sebenarnya. 其实不需要解决， Tapi naturnya bapak-bapak gitu ya, naturnya cowok. 但是这个男性的这个性格， Kalau begitu dengar sesuatu pasti, "Oh enggak, lu masih begini, lu masih begini." 就是因为他们的本性就是听一个问题就是要解决，他们所出的是解决， Maksudnya sih baik memberikan solusi begitu Bapak Ibu. 其实是好意，他们要给我们解决， Tetapi kadangkala bukan itu yang dicari. 但是有时候我们不需要那个， Cuma butuh teman untuk curhat, untuk didengarkan. 我们只需要朋友来听我们。 Begitu juga dengan orang tua kita ya, mungkin yang sudah senior usianya. 有可能也我们的家长，我们的爸爸妈妈也如此， Mereka hanya butuh teman untuk bicara, butuh untuk didengar. 他们只是需要陪伴来聆听他们。 Pasang telinga, buka hati kita. 打开耳朵，打开心肠。 Bapak Ibu, Pendeta Paul, saya menutup ya dengan apa yang dikatakan oleh Pendeta Paul Gunadi. Dia katakan,
Komunikasi dalam keluarga itu dapat disamakan dengan peran jantung di dalam tubuh. 我会以保古纳利牧师的这个句子来结束我的正道。交通在家里的交通，就是像我们身体里面的心脏的角色。 Sama seperti jantung yang memompa darah ke seantero tubuh kita, komunikasi itu memompa kehidupan ke seantero keluarga. 就像这个心脏，它是输送把血液输送给这个全身。那这个沟通还是交流呢？把这个生命注入我们的家庭。 Jadi seberapa sehatnya keluarga dapat diukur dari berapa sehatnya komunikasi dalam keluarga itu. 所以呢，一个家庭的健康可以以这个家庭的交流健康来衡量。 Bapak Ibu, sebelum kita menutup di dalam doa, saya mau mengajak kita untuk memikirkan bersama. 弟兄姐妹，我们祷告之前，我要请大家反思一个问题。 Dari 3 poin yang sederhana ini, 从 pilih kata, atur nada, jaga emosi, kontrol diri, pasang telinga, buka hati. Dari 3 poin yang ada ini, mana yang saya paling sulit untuk melakukannya? 从我们所学习的3个点，就是第一，选词语、调语调；第二，关注情绪、注意情绪、控制自己；第三，打开耳朵、打开心肠。哪一个对我们来说是最难的？ Yang kedua, apa yang harus saya lakukan untuk memperbaikinya? 然后我们要如何来修复？ Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh bersama-sama belajar akan firman Tuhan. 在天上的阿爸父，我们很感谢你，我们可以一起来学习你的话语。 Harus kami akui Tuhan, di dalam sebuah keluarga tidak mudah untuk kami membangun sebuah komunikasi yang baik. 我们要承认，在家庭当中要有和好的交流是不简单的， Karena kami adalah orang-orang yang penuh dengan dosa. 因为我们是充满罪恶的人。 Sehingga ketika kami sesama orang berdosa berkumpul bersama, maka yang terjadi adalah saling melukai. 当我们这些罪人同在一起的时候，我们就是互相伤别人。 Ampuni kami ya Tuhan. 求你饶恕我们， Berikan kami kelembutan hati untuk belajar. 求你赐给我们温柔的心来学习， Untuk berusaha membangun kembali komunikasi di dalam keluarga kami. 来再一次尽量建立这个和好的沟通。 Sehingga kami boleh tetap saling mengasihi sebagai keluarga di dalam Kristus. 让我们成为基督的这个家庭，我们可以彼此相爱。 Kalau kami mengandalkan kekuatan kami, maka kami tidak mampu ya Tuhan. 如果靠自己，我们是不行的。 Tetapi kami memiliki Allah yang maha kuasa, Allah yang tidak terbatas. 但是我们有全能的神，无限的神， Allah yang mengasihi kami, 爱我们的神， Allah yang mengasihi keluarga kami. 爱我们家人的神。 Maka Engkau yang akan memampukan kami ya Tuhan. 因此，只有你可以给我们力量， Tuntun kami ya Tuhan, 领导我们， gandeng kami, 牵我们的手， jaga keluarga kami. 照顾我们的家庭， Sehingga orang boleh melihat kami sebagai keluarga yang saling mengasihi dan menjadi saksi bagi Tuhan. 让别人可以看我们的家庭，然后我们的家庭也可以做其他人的见证。 Terima kasih Tuhan, 很感谢主， hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. 我们祷告奉靠我们的救主的名， Amin. 阿门。